Apa kalau PMP boleh jadikan Ustaz sebagai co-host supaya Ustaz boleh share. Ustaz share senang ya sebab Ustaz boleh kontrol. Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi kita akan mulakan kitab baru ya. Nama kitab kita Sahih Sirah Nabawiyah ya. Jadi Sirah Nabawiyah Sahihah dalam bahasa Melayunya. Sirah Nabawiyah Sahihah ya. Jadi kalau dalam kitab Arab kita sebut As-Sirah Nabawiyah As-Sahihah. As-Sirah Nabawiyah As-Sahihah ya. Ini kitab asal ya. Jadi Sirah Nabawiyah ya, tetapi yang telah diedit ya, yang telah dibincangkan secara detail lah ya oleh tokoh kita ya, Profesor Dr. Akram Dia ya, Al-Umuri ataupun Al-Umari, dan beliau adalah seorang profesor ya di Universiti Islam Madinah ya. Jadi buku Ustaz ni ya adalah cetakan yang ketujuh ya, kita Arab dia cetakan ketujuh 2013. Cetakan ketujuh ya. Jadi tak pasti bila diterbitkan kali pertama ya, tapi mungkin tahun 90-an lah ya. Mungkin besar kemungkinan tahun 90-an lagi telah ada kitab ni ya. So kalau sudah bersedia yang tak ada kitab ya, kita boleh terus tengok pada apa ni skrin ya, Ustaz share di sini. Jadi dengan tajuk besarnya Prakenabian ya. Sebelum daripada kenabian, kenabian, qablal bi'sah dalam bahasa Arab. Qabla mana sebelum, bi'sah ya, kenabian, pengutusan. Sebelum Nabi diutus ya. Bagaimana keadaan Mekah pada masa itu. Jadi kitab ni adalah kitab kajian akademik tuan-tuan ya. Kita perkenalkan kitab ni setelah kita khatam kitab yang pertama Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Kitab tu lebih mudah, lebih ringan ya, walaupun tebal jugalah. Ya, 400 lebih muka, lebih kurang 500 muka surat. Ya, kita selesai. Kitab ni agak detail ya, dan kena banyak bersabar sikitlah. Tapi dengan sedikit background yang kita ada, mudah-mudahan lebih memudahkan kita untuk memahami kitab ni ya. Okey, jadi insya-Allah ya kita mula ya dengan membaca mukadimah dia ya. Sebahagian pelajar mungkin tak ada hari ni sebab ada urusan masing-masing ya. Tapi kita dah share lah dengan grup-grup lain ya. Mudah-mudahan di apa kita panggil platform lain ada yang berkenan lah ya untuk sama-sama menelusuri kitab kita ni. Okey, kita mula Makkah ya. Dalam bahasa Arab pun disebut Makkah. Kita orang Melayu sebut Mekah. Mekah ya. Actually in Arabic kita panggil Makkah double K. Min kaf tak marbutah. Ya, mim baris atas Makkah. Ya, Makkah tu ya, Makkah. Jadi disebut kota Mekah sebab apa? Sebab perkataan kota merujuk kepada fortress city. Tuan-tuan ya, kita panggil kota Mekah, kota Madinah ya. Sebab dia merujuk kepada fortress city. Fortress city maknanya ya, apa ni, bandar kota. Mekah duduk di tengah, Kaabah, masjid ya, kawasan perumahan, pasar dan sebagainya dikelilingi oleh apa ni, kubu pertahanan ya, defensive wall. Sebab tu dipanggil fortress city ataupun ya, bandar kota. That's why kita panggil kota Mekah, kota Madinah ya, kota Jerusalem ya, kota Baitul Maqdis sebab dikelilingi oleh defensive wall. Begitu juga banyak kota-kota dalam dunia ni ya. Di Uzbekistan kita ada Ichan Kala, nama dia. Ichan Kala pun kota, bandar kota ya. Di China kita ada Xi'an ya. Dan di negara-negara Eropah tu cukup banyak lah ya, di belah-belah Balkan sana. Kita ada Dubrovnik, Kotor dan sebagainya, itu semua adalah bandar kota. Dan biasanya bandar kota ni terletak di tepi pantai ya. Kalau di Balkan sana tepi pantai. Tapi kalau negara yang apa kita panggil ya, bertanah apa ni, gurun ya, mereka buat di tengah-tengah padang pasir itu, tapi biasanya mesti ada sumber air di situ. Macam kota Madinah ya, ada underground water sebab tu boleh buat pertanian. Kalau di Mekah kita ada Zam-Zam sebagai contoh, walaupun tak ada sungai, tak ada underground water, tapi paling kurang ada Zam-Zam. Maknanya untuk minuman ya, untuk kehidupan tu ada sumber air dia ya. Sebab tu dipanggil kota Mekah. Jadi dia terletak di dasar sebuah lembah ya. Sebab Mekah ni dia duduk di tempat yang sangat rendah. Ya, sebab itu ya, orang barat mengatakan bahawasanya telaga Zam-Zam tu kotor. Ya, kerana bila hujan turun, hujan akan berkumpul di telaga tersebut, air hujan ya.
Sebab itu kita pernah tengok banyak ya dalam jilid 1 Sirah Nabawiyah di Moses dengan Moses ya, kita tengok gambaran berlaku banjir dan air bertakung di kawasan tawaf. Kita panggil mataf, mataf tempat tawaf tu. Ya, dan ada orang tawaf dalam keadaan berenang pun ada ya. Tenggelam sebahagian daripada bangunan Kaabah ya, dan hampir tenggelam apa yang kita panggil sebagai makam Ibrahim. Ya, hampir tenggelam ya, kerana memang air bertakung di situ. Jadi bila air bertakung, maka zam-zam tu kotor lah ya, tetapi kajian saintifik telah membuktikan zam-zam itu adalah air yang terbaik ya. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam itu ya, kalau kita minum apa niat kita ya, lima syuribalah. Kalau niat kita untuk hilang dahaga, insya-Allah hilang dahaga. Kalau tujuan kita untuk hilang lapar, insya-Allah hilang lapar. Tapi cuma kena diminum atau diambil dengan kuantiti yang banyak. Ya, jangan minum satu gelas tak ada rasa apalah. Ya mungkin basah tekak ya. Tapi kalau nak hilang lapar, ya berlaku zaman Nabi masa muda ya, cerita daripada Ummu Aiman ya, kisah Nabi baru balik daripada Telaga Zamzam. Ummu Aiman telah menyediakan makanan untuk Nabi. Ummu Aiman adalah Nabi punya ibu susuan ya, juga ibu angkat Nabi ya, yang Nabi panggil ummi ya, kanat ummi ba'da ummi ya, kata Nabi dalam riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dalam kitabnya Al-Isabah. Beliau sebut tentang Nabi panggil Ummu Aiman ni ummi, dan beliau adalah ummi selepas ummi Nabi, yakni Aminah binti Wahab ya. Sebab dia besarkan Nabi sejak Nabi kecil ya. Nabi lahir dia dah ada di rumah Nabi. Sampailah ya Nabi kematian ibunya ya. Nabi duduk di rumah Abdul Muttalib datuk Nabi, Ummu Aiman tetap jaga Nabi. Ketika Nabi duduk di rumah Abu Talib ya, Ummu Aiman jaga Nabi juga. Sampailah ya Nabi kahwinkan Ummu Aiman ini dengan suami dia lah ya. Dan kita tahulah dia dapat anak ya, dan anaknya bernama Aiman, sebab tu dipanggil Ummu Aiman ya. Dan beliau juga akhirnya berkahwin dengan Zaid bin Harisah, dapat anak nama Usamah bin Zaid ya. Semua ni kita dah tahu dah dalam kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Jadi bila Ummu Aiman offer pada Nabi ya untuk makan, Nabi kata ana syaba'an, aku kenyang ya. Jadi Ummu Aiman hairan ya, Nabi makan di mana? Nabi kata aku baru pulang daripada minum ya air di Telaga Zamzam. Jadi hadis ini ataupun cerita ini memberi dalil ya, menjadi sebab untuk kita mengatakan bahawasanya memang betul. Kalau kita minum Zamzam ni dengan tujuan untuk kenyang, kita akan kenyang. Ya, sebab tu tak pelik ya orang puasa Ramadan ya di Mekah ataupun puasa sunat di Mekah ya, hanya berbekalkan dengan Zamzam pada waktu sahur ya, mungkin sedikit kurma ya, sudah boleh bertahan sampai ke petang kita kata. Okey, itu sedikit mukadimah ya tentang kota Mekah yang terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh gunung ganang dari pelbagai arah ya. Antara gunung yang paling paling sinonim dengan Mekah ni adalah Jabal Abi Qubais, betul kan tuan-tuan ya? Bukan Abu Qobis ya, tapi Abu Qubais, Qubais, Qubais. Jabal Abi Qubais ya, gunung ataupun bukit Jabal Abi Qubais ni adalah ya bukit yang berada di sebelah Safa. Kalau kita pergi umrah, kita nak buat sa'i ya, kita naik di bukit Safa. Sebelah bukit Safa tu ada satu kawasan bukit, di atasnya ada ada istana Raja Saudi. Ya, jadi bukit tu betul-betul terletak di atas bukit ya, Abu Qubais, Qubais tuan-tuan ya. Jadi kita dalam bahasa Arab dipanggil Jabal Abi Qubais. Itu duduk di sebelah barat ya. Itu duduk di sebelah timur ya. Di sebelah barat ada satu lagi gunung ataupun bukit ya, kita panggil sebagai Qu'aiqan ya. Bukan Qaiqan ya, tak ada, kurang tepat, yang betulnya Qu'ai. QU tuan-tuan ya, QU, Qu'aiqan. Ya, Jabal Qu'aiqan ya, Qu'ai ya, QU ya, ain tu maknanya apostrophe AI, Qu'aiqan QA ya, dan apostrophe AN, Qu'aiqan ya, betul kan? Qan di belakang tu betul, depannya Qu'aiqan ya, gunung ataupun bukit Qu'aiqan ni di sebelah barat. Ni dua bukit yang dioffer oleh malaikat yang menjaga bukit untuk dihempapkan kepada penduduk Taif. Jangan lupalah ya cerita Taif ya, jilid yang pertama dulu. Kita ada cerita ya dalam kitab Nurul Yakin pun sama tuan-tuan. Bagaimana Nabi di baling batu, datang Jibril bersama dengan Malakul Jibal, malaikat penjaga bukit, dan dia offer ya untuk dihempapkan ya dua bukit di Mekah. Yang pertama adalah
Jabal Abi Qubais, yang kedua Jabal ya Qu'aiqan, ya, untuk menjadi apa kita panggil ya balasan ya kepada perbuatan penduduk Taif yang menghina Nabi dan baling batu sampai berdarah-darah Nabi itu. Itu ada cerita ya, dua bukit ni nak dibawa daripada Mekah hempap kepada penduduk Taif, tapi Nabi menyebut ya bahawasanya mereka ini adalah kaum aku ya. Apa ni, Allah maghfir ya li qaumi ya, ataupun Allah maghfir lahum, ya Allah ampunkan mereka, fa innahum fa innahum la ya'lamuna annani Rasulullah, ya, mereka tidak tahu bahawasanya aku ni adalah Rasulullah. Ya, Allahumma hdi qaumi, ataupun dalam hadis yang lain disebut Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah hidayah pada kaum aku, ya, maafkan mereka, fa innahum la ya'lamun, kerana sungguhnya mereka tidak tahu bahawasanya aku ni seorang nabi. Ya, itu yang lebih tepatlah ya. Allahumma hdi qaumi, Allahumma, wahai Allah, ihdi qaumi, berilah hidayah pada kaum aku, fa innahum la ya'lamun, kerana sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya, mereka tidak mengetahui bahawasanya aku adalah nabi dan rasul. Jadi maknanya nak bagi tahu betapa ya mereka tidak tahu, dengan sebab mereka jahil, tidak tahu tu Nabi minta Allah bagi hidayah. Ya, kalau tidak mereka sudah hancur ya, kerana dihempap oleh dua bukit. Bukit yang pertama Bukit Abi Qubais, bukit yang kedua Qu'aiqan. Itu mukadimah kita ya. Ada apa-apa nak tanya silakan. Nah, Kalau Ustaz, ada, ya, sama. Jabal Abi Qubais ni dia jabal pertama di dunia ke Ustaz? Ada yang kata begitulah ya. Wallah alam ya kebenaran dia. Tapi memang masyhur lah orang duk sebut ya. Bukit yang pertama ya. Kerana dibuat di Mekah ya, dan kita kata Mekah tu memang sudah ada sejak awal lah. Ya, sebab apa? Sebab ketika Allah menurunkan Adam dan Sayyidatina Hawa, ya, Mekah tu dah ada dah. Malah pertemuan mereka dikatakan di Jabal Rahmah. Ya, di mana Jabal Rahmah tu ya, di kawasan tanah haram juga ya. Jadi maknanya kalau kita sebut Jabal Rahmah secara khusus, dia terletak di apa ni, di tanah halal ya. Sebab kita tak wukuf, kita wukuf di situ tapi kita tidak apa ni ambil batu ya daripada Arafah ya, sebab Arafah hanya wukuf saja. Ya, dia tanah halal ya. Tetapi kalau kita ke depan sikit, ke utara, kita masuk ke Muzdalifah dan masuk ke Mina dan seterusnya ke Mekah, itu semua adalah tanah haram. Ya, jadi maknanya tak jauh lah Jabal Rahmah dengan Mekah tu, tidak sangat jauh kita kata ya, mungkin sekitar 25-26 kilometer, lebih sikit mungkin ya. Okey, ada lain tuan-tuan? Kalau tak ada kita teruskan. Dua gunung tersebut, dua bukit tersebut ya, kita tak kata gunung lah tuan-tuan ya. Kita kata jabal tu sebab dia bukan bukit kecil ya, dia agak besar juga. Ya, jabal ya, memang Arab panggil Jabal Abi Qubais, Jabal Qu'aiqan memang disebut ya, walaupun dia tidaklah terlalu tinggi kita kata ya. Jangan kita bayangkan macam gunung tu gunung apa kita panggil gunung Gunung Tahan ya, ataupun Gunung Kinabalu mungkin. Ya, jauh sekali Gunung Everest lah. Ya, tapi tetap dianggap sebagai gunung ya, kerana ya memang begitulah ya keadaannya, itu yang paling tinggilah kita kata secara umumnya di apa di kota Mekah tu ya. Kemudian dua gunung tersebut memanjang berbentuk bulan sabit, berbentuk hilal, hilal bulan sabit mengelilingi bangunan-bangunan kota di Mekah. Ya, dataran rendah lembah itu dikenal dengan nama Al-Batha, ya, kawasan rendah. Ya, di tengah-tengahnya terdapat Kaabah. Jadi sebab itu bila hujan turun, sebab Mekah ni macam ni lah kita kata ya. Maknanya air bila hujan turun ke tempat yang paling rendah ya. Kerana kita katalah apa, memang begitulah keadaannya ya. Air daripada bukit akan turun disebabkan law of gravity, dia akan turun di tempat yang paling rendah. Dan tempat paling rendah itu dipanggil Batha, Al-Batha. Ya, dan di tengah-tengahnya ada Mataf, ya, tempat tawaf, dan betul-betul di tengahnya ada Kaabah yang dikelilingi oleh rumah-rumah suku Quraisy ya. Adapun dataran tinggi dikenal dengan nama ya, dipanggil sebagai Ma'alat ya. Bukan Ma'la. Kalau Ma'la tu merujuk kepada tempat apa ni perkuburan ya. Jadi dipanggil sebagai Al-Ma'alat ya, istilah dia. Jadi al-ma'alat ni ya, al-ma'alat merujuk kepada al-ma'la ya, ma'lat yang lebih tepat alif lam, tuan-tuan boleh tulis alif lam min ain al-ma'lat ya, alif lam min ain lam alif kemudian tak marbutah ya, bukan hamzah ya. Bukan al-ma'la ya, tapi al-ma'latu ya, tak marbutah, al-ma'lat ya. Kalau kita wakaf al-ma'lat.
Kalau kita sebut penuh, al-ma'latu, al-ma'lat, ma'lat, ya, bukan ma'la, Kalau ma'la merujuk pada kawasan perkuburan di Mekah tu, tempat Khadijah dikebumikan, ya, tempat seorang alim daripada negeri Terengganu, ya, yang membantah cukai tinggi yang dikenakan oleh kerajaan British. Dia bangun, ya, menentang British, ya, Tuan Haji Abdul Abdul apa kita panggil, Abdul Rahman Limbung, ya. Beliau dibuang negeri daripada Terengganu oleh kerajaan British pada masa itu, dan beliau telah memilih Mekah sebagai tempat tempat negeri buangan dia. Dan beliau meninggal dikebumikan betul-betul di sebelah perkuburan, ya, ataupun kubur, ya, Khadijah, ya, binti Khuwailid, isteri Nabi lah. Jadi satu kemuliaan lah, ya, bila orang ziarah kubur Khadijah binti Khuwailid, ya, di sebelah kubur tersebut ada kubur Al-Ustaz, ya, ataupun Tuan Haji Abdul Rahman Limbung, ya, salah seorang alim, ya, daripada negeri Terengganu. Jadi kalau kita belajar sejarah penentangan, ya, orang Melayu terhadap British adalah cerita Tuan Haji Tuan Guru Tuan Haji Abdul Rahman Limbung tadi, ada cerita dia, tuan-tuan. Dan beliau dikebumikan di Mekah, ya, kerana pada ketika itu beliau telah dibuang oleh British, ya, dan dia pilih untuk berada di Mekah, ya. Itu dia punya cerita, tuan-tuan. Jadi itu Ma'la, ya, Jannatul Ma'la, ya. Jadi itu Ma'la, ya, ini bukan Ma'la, ini, ya, dipanggil sebagai Al-Ma'lat, ya, T, ya, Al-Ma'lat, ya. AL, kemudian MA, ada apostrophe LAT, Ma'lat, ya. Jadi Al-Ma'lat tu kawasan tinggi dia. Kawasan rendah Al-Batahak, ya. Batahak tu tengah-tengah ada mataf, tempat tempat tawaf, dan ada Kaabah. Ya, adapun kawasan tinggi dikenal dengan nama, ya, Al-Ma'lat, ya, buang Ma'la tu, tuan-tuan, ya. Sebab bila terjemah ni ada masalah, sebab macam itulah, kalau tulis Jawi tu lagi tepatlah, ya. Sementara di hujung antara dua gunung yang membentuk bulan sabit tadi, ya, nampak rumah-rumah yang sangat sederhana dimiliki oleh kaum Quraisy. Ya, pedalaman yang miskin. Kaum Quraisy ni maknanya Quraisy yang kita sebut, apa kita panggil, ya, yang miskin lah, ya, dan suka melakukan tindak kekerasan. Maknanya mereka ni rampas atau orang, bunuh dan sebagainya. Tetapi mereka tidak termasuk suku Quraisy yang berkembang baik dari segi budaya, kekayaan maupun kedudukan. Jadi mereka ni bukan di kalangan Quraisy Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Makhzum, ya, Bani Adi, ya, Abu Bakar Bani Taim, ya, Umar Bani Adi, bukan di kalangan mereka lah. Sebab itu, ya, yang berbudaya tinggi. Maknanya mereka ni dianggap sebagai Quraisy bangsawan, tuan-tuan, ya. Jadi mereka ni tak ada isu lah, ya. Dia berkembang baik dari segi budaya dia, ya, dari segi kekayaan. Mereka in control of Mekah tu, ya, ada buat bisnes, perniagaan, dan kedudukan mereka dianggap paling mulia. Ya, Bani Hashim paling hebat. Nombor 2 Bani Umayyah, ya, Abu Sufyan. Nombor 3 Bani Mahzum, ya, Abu Jahal, Khalid bin Al-Walid, ya, Ummu Salamah dan seumpamanya. Okey, ya, tu cerita dia. Jadi antara hubungan nasab antara Quraisy dengan Kinanah. Kinanah ni duduk di luar, ya, di luar Mekah asalnya. Di mana Quraisy merupakan bahagian dari suku Kinanah. Ya, Kinanah ni lebih luas lah, ya. Secara umum Kinanah ni nanti kembali kepada keturunan Nabi Allah Ismail. Ya, daripada Kinanah ni dipilih Quraisy. Daripada Quraisy dipilih Bani Hashim. Daripada Bani Hashim dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad daripada Bani Hashim, Bani Hashim daripada Quraisy, Quraisy daripada Kinanah, Kinanah daripada keturunan Bani Ismail, ya, Nabi Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi, tuan-tuan, ya, Nabi Ibrahim ada anak nama Ismail, keturunan Ismail ada Kinanah, keturunan Kinanah ada Quraisy, keturunan Quraisy ada Bani Hashim, keturunan Bani Hashim ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang bertempat tinggal dekat dengan Mekah, menjadikan Mekah sebagai suatu tempat yang sangat strategis, ya. Hubungan nasab ini semakin dipererat dengan memperbanyakkan perjanjian. Ada muhalafat. Muhalafat ni mana perjanjian. Ya, ada hubungan diplomasi. Sebab bila kita tak boleh mengalahkan lawan, kita buat hubungan baik dengan mereka, ya. Ini juga berlaku kepada Alexander the Great, kita kata, ya. Jadi banyak tempat di Uzbek, ya, di India sebagai contoh, yang tidak diperangi oleh Alexander the Great, ya, setelah dia buat apa kita panggil, ya, military assessment, mereka dapati bahawasanya mereka tak boleh, mungkin kalau nak kalahkan pun akan mengorbankan banyak jiwa, ya, akan mengambil banyak masa dan juga kehilangan jiwa, ya, serta harta benda.
Jadi oleh kerana itu mereka ambil keputusan untuk berdamai. Jadi mereka menjadi para sekutu dia, sekutu, ya. Jadi bila sekutu ni maknanya mereka tidak bergaduh lah, mereka ada perjanjian damai, ya, ada hubungan diplomatik, tuan-tuan, ya. Jadi mereka disewa untuk menjaga kafilah-kafilah Makkah, ya. Mereka dibayar gaji lah. Dibayar gaji, ya, diberikan ufti atau sebagainya, ya, untuk menjaga kafilah-kafilah dagang ni, ya, supaya mereka tidak diganggu oleh, kita panggil apa? Kita panggil lanun padang pasir, ya. Kita panggil pirate of the desert, tuan-tuan, ya. Kerana kerja-kerja mereka orang Badui ini adalah untuk merampas, membunuh, mencederakan sebagainya. Sekutu-sekutu itu semakin berkembang, ya, mencakup kabilah yang terletak di jalur perdagangan. Jalur perdagangan ni jalan perdagangan lah, ya, utara selatan, ya, Mekah ke utara ke negeri Syam. Syam tu termasuklah apa ni, Jordan, Palestin, Lebanon dan Syria. Ada 4 negara, ya. Jordan, Palestin, Lebanon dan Syria. Ya, formula kita dah bagi JPLS. Jordan J, Palestin P, kemudian Lebanon L dan juga S Syria. JPLS. Ya, kita dah bagi dia punya akrostik dia. Jangan pergilah sayang. Ya, jangan Jordan pergi Palestin lah, ya, Lebanon S sayang. Sayang tu ialah Syria. Ya, nak menuju daripada Mekah tu dia akan pergi sebulan perjalanan pergi, sebulan berniaga, sebulan balik. Mungkin tak balik, ya. Seperti mana Salma binti Amar, ya, yang terpaksa melepaskan suaminya Hashim, ya, Nabi punya moyang, ya, berniaga ke negeri Syam dan tak pulang-pulang sebab meninggal di sana. Jadi maksudnya masa nak pergi itu memang macam tadilah, ya, kalau boleh jangan pergilah sayang, ya, kerana mereka baru bernikah, ya, baru merasakan apa kita kata kenikmatan suami isteri itu baru je. Jadi kalau boleh tak nak lepaskan suami, jangan pergilah sayang, ya. Tapi macam tadilah, sebab ada dia punya tanggungjawab perniagaan. Sebab itu Hashim tetap pergi, tapi Allah takdirkan meninggal di Palestin. Ya, maka bersedihlah Salma binti Amar, ya, yang merupakan isteri kepada Hashim. Hashim datuk Nabi punya moyang. Ya, dan rupanya perhubungan apa ni, apa kita panggil, ya, intim antara suami isteri tadi yang baru dinikahkan, ya, membuahkan hasil kerana Salma binti Amar dia mengandung. Dan anak yang lahir nanti dipanggil sebagai Syaibah ataupun dikenal oleh kita semua sebagai Abdul Muttalib. Itu cerita dia, tuan-tuan. Jadi nak menuju ke negeri Syam. Syam tadilah Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. Kemudian Iraq, ya, Iraq, Babylon di sebelah timur, ya. Iraq tu termasuk, bila kita sebut Iraq Persian Empire tu termasuklah Iraq dan Iran, tuan-tuan, ya. Dan juga di sebelah selatan kita ada Yaman, ya. Dulu kita panggil kerajaan Sabak, seperti mana dalam surah 34 Quran ada cerita satu negeri yang sangat maju, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Negeri yang baik, negeri yang penuh dengan kebajikan, ya, kita panggil welfare state, tuan-tuan. Ya, dan sudah tentu, ya, Quran menceritakan tentang kehebatan mereka sejak zaman Balqis, ya, sejak zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian kaum Quraisy membayar mereka dengan upah tertentu, dan mengajak tokoh-tokoh mereka bergabung dalam perdagangan. Jadi dalam hidup ni kita kena kerjasama dengan orang. Ya, kita kena apa? Kita kena hidup, ya, kita kena coexist. Nak coexist tu kita ada give and take, tuan-tuan. Ya, memang begitu caranya. Kita tak nak cari gaduh, kita tak nak cari musuh, tapi kita nak berkawan dengan semua pihak. Jadi kita sama-sama dapat manfaat, ya. Syarikat dagang ini diberi nama sebagai sebagai Al-Ilaf, ya. Bukan Lilaf, ya, Al-I. Itu I besar tu, Al-Ilaf. Apa makna Al-Ilaf? Al-Ilaf merujuk kepada makna apa, ya? Perjanjian. Jadi perjanjian dibuat yang dirintis oleh Hashim bin Abdul Manaf. Ya, Nabi punya moyang, bapa kepada Abdul Muttalib. Ya, Hashim, dan bapa kepada Hashim tu ialah Abdul Manaf. Ya, jadi Hashim ni nama besar lah, ya, dalam perdagangan di apa kita panggil di Mekah, ya, dan di utara selatan. Sama ada ke utara, ya, ke utara tu adalah ke negeri Syam, ya, kemudian ke selatan ke Yaman ataupun ke sebelah timur. Sebelah timur adalah, ya, negara yang kita panggil sebagai Persian Empire lah, ya, yang merupakan negara moden Iraq dan juga Iran, tuan-tuan, ya. Kemudian apa lagi, ya, position Hashim tu semakin kuat dalam mendapatkan hak perdagangan di daerah-daerah Romawi. Daerah Romawi di utara, ya. Semua tadi yang dipanggil sebagai negeri Syam tu itu adalah Roman Empire ataupun kita panggil Byzantine. Dulu Roman Empire, ya, zaman Nabi Byzantine Empire. Ya, termasuk juga Mesir, ya, Egypt tu adalah Roman Empire juga, ya. Termasuk juga Turki lah, ya, kerana pusat ataupun dia punya capital city of di apa
Byzantine Empire tu adalah Istanbul ataupun dulu kita panggil sebagai Konstantinopel, tuan-tuan. Okey ya. Jadi daerah Romawi, daerah apa ni Persian Empire ya, inisiatif mengadakan kesepakatan. Jadi bila kita bersepakat dengan orang, kita buat hubungan diplomatik, untung, sama-sama untung. Macam kita lah Malaysia ya, buat hubungan baik dengan Rusia contoh ya, dengan apa kita panggil negara apa ni Soviet, ya, dulu Soviet lah. Sekarang Russia ya. Kita buat hubungan baik dengan China, dengan Cuba ya, dengan negara-negara yang kita anggap ya berbeza dari segi pandangan politik dengan kita. Memang mereka ni komunis sebagai contoh, sosialis ya, tapi tidak menjadi isu lah. Kerana Islam ya membenarkan, mengharuskan kita berkawan dengan semua pihak. Ya, dengan syarat ya, pihak yang kita nak berkawan tu boleh bagi manfaat kepada kita, perniagaan contoh ya, peluang pekerjaan ya, knowledge apa ni transfer dan sebagainya. Okey, itu cerita dia. Kemudian apa lagi ya? Perjanjian dengan pemimpin mereka serta menempuh jalan tengah antara dua kekuatan. Sebab Persian Empire juga nak menguasai dunia. Ya, Byzantine Empire sama juga. Jadi kita berkawan dengan dua-dua pihak. Macam sekarang lah kita berkawan dengan blok barat yang pro Amerika ya, dan blok Rusia kita kata ya, China ya, apa ni Russia dan sekutu dia. Sumber pendapatan utama penduduk Mekah adalah daripada perdagangan memang orang Mekah ya. Orang Mekah ada kemahiran tuan-tuan. Kemahiran mereka apa? Antara kemahiran orang Mekah. Memang mereka pandai berniaga, betul. Mereka pandai bercakap, pandai bersyair. Tapi ada satu kemahiran yang membolehkan mereka jual produk. Ya? Kemahiran apa tuan-tuan? Orang Mekah ni pandai Craft, buat apa? craft tangan Ustaz. Ya? Craft tangan. Daripada Mereka pandai. kulit. Ya. Apa tu? Nak buat hasil kulit tu kena pandai apa tu? Oh. Nak buat hasil kulit tu kena pandai. Nak buat hasil kulit. Nak buat baju, nak buat kasut, nak buat apa, kena pandai apa tuan-tuan? Mesin Pandai tak ada zaman menjahit. tu. Ya? Pandai menjahit. Kena pandai menjahit tuan-tuan. Ya? Sebab mesin tak ada. Jadi kalau orang Mekah tak pandai menjahit, tak boleh buat baju apa kita panggil, tak boleh buat baju kulit. Ya, leather product tu betul kan nak. Ya, tetapi macam tadilah ya, kemahiran menjahit. Ya, sebab kulit banyak. Sebab orang Mekah mereka penternak. Ya, mereka adalah shepherd lah. Ya, mereka penternak biri-biri. Mereka penternak unta. Ya, dan unta biri-biri ni untuk susu, betul. Untuk daging dia. Dan bulunya, ya, serta kulitnya digunakan sebagai bekas air. Ya, kita panggil sebagai apa? Bekas air ni, ya. Sebagai khirbah. Khirbah bekas air. Dibuat daripada apa? Daripada kulit apa ni kambing lah biasanya. Kak Nak ada share dalam grup lah gitu ya. Mungkin boleh share sekali lagi untuk grup apa kita panggil PMP ya. Kemudian mereka ada kemahiran menjahit dan dengan kemahiran tersebut mereka boleh buat baju kulit. Mereka boleh buat apa kita panggil ya, apa ni kasut bekas air ya, boleh buat selimut, boleh buat baju dan sebagainya macam-macam. Mesti ada kemahiran menjahit kerana dulu tak ada mesin macam sekarang. Ya, okey. Adapun perindustrian ketika itu masih sedikit memanglah ya. Dan yang paling nampak adalah ya pembuatan senjata. Ada ya. Ni ada kemahiran. Orang Mekah pun ada kemahiran buat tombak, buat pedang, baju besi, anak panah ya dan berbagai macam ya jenis pisau. Kemudian juga ada fabrik ya, ada fabrik ya ataupun kita panggil apa ni kilang lah ya. Kilang mungkin kalau sekarang kita panggil apa ni small and medium industry lah SMI lah tuan-tuan ya. Buat apa tembikar ya kayu-kayu untuk buat rumah dan apa kita panggil ya dipan ya tempat apa kita panggil tempat ni lah macam pondok-pondok lah ya tempat tinggal ya ataupun tempat berehat ya tempat wakaf tu. Demikian pula sumber pendapatan yang lain seperti mengembala kambing sudah tentu, berburu juga cukup dikenal ya. Apa ni Pak Saudara Nabi Hamzah terkenal dengan kemahiran dia, hunting skill dia tuan-tuan ya. Tetapi dunia perdagangan tetap menjadi tumpuan utama bagi ekonomi Mekah sebab orang datang ke Mekah ni setiap waktu tuan-tuan ya, bukan setiap hari, setiap waktu. Ya, kalau kita kata setiap hari datang ya, setiap waktu maknanya all the time, 24 jam. Ya, Mekah tu tak tidur kita kata ya. Bandar Mekah tu tak pernah tidur. Ya, kerana apa? Kerana orang datang. Ya, macam kita sekarang lah. Orang datang umrah ni all the time. Ya, ada datang pagi, datang tengah hari, datang malam, datang petang. Tidak ada masalah. Dan apa ni tawaf ya serta umrah tidak berkait dengan waktu. Bukan macam haji. Wukuf ada masa dia. Ya, melontar ada hari dia. Ya, secara umum haji pada musim haji saja. Ya, kita tak boleh niat pada bulan lain, tak diiktiraf. Nak niat paling awal bulan Syawal boleh. Bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah selesai, ya. Masuk Muharram kita balik dah. Tapi kalau umrah all the time, tawaf tidak ada masalah juga tuan-tuan ya. Terutamanya bagi orang yang nak masuk
Kita panggil tawaf kudum, ya, tawaf selamat datang. Nak keluar kita panggil tawaf wada', tawaf perpisahan, farewell, apa kita panggil, ya, pilgrimage dia panggil, ya. So dia punya apa kita panggil, ya, kehidupan di Mekah tu memang sentiasa hidup, ya. Bandar Mekah ni tak pernah tidur kita kata, ya, never sleep. Jadi oleh kerana tu dia punya kehidupan perniagaan memang sangat makmur, ya. Kemudian apa lagi? Dunia perdagangan kita tahu tadi menjadi keutamaan siasat perjanjian, ya, siasat perjanjian. Siasat ni di sini maknanya hubungan diplomatik, ya. Siasat ni dari segi bahasa mana politik lah, ya, perjanjian dan persekutuan, ya. Di atas merupakan sahabat utama bagi perkembangan kota Mekah. Jadi sebab Mekah ni berkawan dengan semua, jadi kita ada manfaat lah, ya. Kalau kita bergaduh dengan orang, rugilah kita, ya. Pasal kita nak bergaduh dengan orang lain, ya. Jadi dalam hidup kita ni biar kita ramai kawan, ya. Berkawan biar 1000, ya. Tapi kalau kita nak cari gaduh dengan orang, rugi. Kerana bila kita bergaduh dengan A pun ada dia punya sekutu, ya. Kita akan bergaduh dengan sekutu dia. Kita tak nak, tuan-tuan. Apa lagi, ya? Siasat perjanjian dan persekutuan di atas merupakan sebab utama bagi perkembangan kota Mekah. Sementara itu besarnya perkembangan modal banyak disebabkan oleh perpindahan dan perdagangan lokal, ya, kepada perdagangan antara negara, ya. Jadi Mekah dengan produk leathernya, ya, produk apa ni, kulit, kemahiran mereka menjahit, ya, bila mereka berniaga sebagai contoh macam Nabi kan, apa komoditi yang Nabi berniagakan? Memang, ya, kita kata pakaian siap. Nabi jual barang-barang produk daripada leather produk dan juga, ya, daripada bulu kambing yang ditukar menjadi benang, ya, sebab Mekah tak ada kapas, ya. Nak import kapal boleh tapi mahal lah, ya, daripada Iraq contoh, ya, daripada Mesir. Jadi oleh kerana itu mereka menggunakan apa ni, bulu binatang, ya, terutamanya biri-biri sebagai bahan untuk buat benang dan mereka buat pakaian siap, ready made punya pakaian, tuan-tuan. Jadi Nabi jual, ya, Nabi jadi peniaga apa kita panggil? Peniaga tekstil, ya. Jual baju-baju siap, jual barang kulit. Ya, itu perniagaan yang Nabi buat. Nabi bukan jual kurma ajwah, bukan, tuan-tuan. Nabi bukan jual apa ni, zam-zam, ya, salah tu, ya. Zam-zam tak boleh jual untuk minum secara percuma, tuan-tuan, ya. Kita tidak perdagangkan, melainkan kalau ada di supermarket sekarang ni, itu kita ambil, ya, dia punya administrative cost lah. Ya, dia punya apa, transportation cost, ya, packaging dan sebagainya, marketing dan sebagainya lah, ya. Jadi bukan kita jual zam-zam kita tak boleh jual, ya. Not for sale, ya, jadual apa ni, zam-zam ni. Okeylah, ya, tuan-tuan, itulah cerita dia. Kemudian perdagangan laut ada, ganti jalur darat antara Iraq dan Syam, ya. Jalan laut ni kalau nak berniaga ke negara Eritrea, Ethiopia, ya, di sebelah sana kita panggil Abyssinian Empire, tuan-tuan, ya. Jadi mereka ni orang yang kita apa kita panggil, ya, kita buat kawan juga, ya. Orang Mekah ni dia berkawan dengan semua pihak, ya. Jadi perdagangan lokal, ya, kepada perdagangan antara negara, ya, internasional. Pertikaian antara Parsi dan Romawi cukup membantu perkembangan jalur perdagangan laut sebagai ganti jalur darat. Ya, kalau ada peperangan di darat dah tentu, ya, laluan laut tu, ya. Jadi sebagai alternatif. Sementara barang-barang yang diangkut dari India ke Yaman, ya, lalu Makkah dan kemudian negeri Syam, kafilah ini semakin maju bermodalannya dengan bergabungnya sejumlah besar penduduk Mekah yang tanam modal berupa saham, ya, besar atau kecil sesuai dengan kondisi kewangan mereka. Sebab tu bila, ya, kita tengok dalam Perang Badar sebagai contoh, ya, jilid yang kedua cerita Perang Badar, ya, dalam apa ni, Nurul Yakin pun ada, ya. Bagaimana bila trade caravan Abu Sufyan nak dihalang oleh Nabi. Nabi nak intercept, ya, kerana barang-barang yang mereka nak berniagakan tu adalah barang Nabi dan para sahabat masa duduk di Mekah dulu yang telah dirampas oleh Quraisy. Jadi Allah izinkan Nabi untuk ambil balik sebagai ganti rugi, ya. Tetapi mereka telah menggunakan jalan lain, ya, dan perkiraan Nabi itu agak sedikit tersasar. Nabi sampai sehari selepas pasukan dagang berlepas. Jadi maknanya tak sempat. Masa balik, ya, Nabi tunggu di desert highway tapi mereka lalu di coastal highway. Jadi tak jumpa lagi. Ya, jadi pasal apa mereka berusaha untuk menyelamatkan pasukan dagang ni? Sebab mereka ada saham dalam pasukan dagang tersebut, ya, trade caravan tu. Mereka ada buat investment kat situ. Jadi bila mereka buat investment, mereka kena jagalah. Ya, tu cerita dia, tuan-tuan, ya. Memang mereka labur di situ. Ya, okey.
Kemudian dan memberikan pinjaman ya yang bersifat ribawi kepada orang-orang yang memerlukan juga ya. Ini kita panggil sebagai riba jahiliah ya. Kalau kita belajar bab apa kita panggil pinjam meminjam ya, bab muamalat dalam Islam ya. Dulu zaman jahiliah dia ada satu pinjaman ya, satu apa kita panggil produk riba yang kita panggil sebagai riba jahiliah. Riba jahiliah ni adalah riba yang dikenakan kepada orang yang meminjam ya setelah berakhirnya waktu membayar tu. Ya dia pinjam 1,000 dirham, 1,000 wang perak dan dia kena bayar within time. Within time tu mana within 1 month. Kalau dia boleh bayar within time, maka dia tidak dikenakan apa-apa charges. Ya, jadi nampak secara umumnya baguslah. Pinjam duit ya dan kita tak perlu bayar lebih ya. Kita bayar dengan jumlah yang sama kita pinjam. Tapi mesti dengan syarat sebelum tarikh mati dia, sebelum tarikh akhir. Tapi kalau kita terlambat sehari, baru dikenakan ya charge lah, ya, baru ada charges. Jadi macam Ustaz dah selalu sebut, ya macam kita kata American Express lah, ya. Jadi dia adalah charge card. Macam Rajihi Bank juga charge card, ya. Jadi kalau kita beli barang, kita gunakan Rajihi Bank ataupun Amex, ya, American Express. So kita bayar apa yang kita beli saja, ya. Jadi maknanya as per receipt lah ya, kita tidak tokok tambah jumlah yang lain, tak ada charges ya. No charges at all. Tapi kalau kita lambat je bayar, kita akan dikenakan charges ya oleh American Express. Kalau Rajihi Bank ya, dia akan kenakan kita panggil macam token je lah ya, macam kecil lah dia punya charges tu, macam penalty lah. Ya, sebab dia tak nak kita take for granted, oh Rajihi Bank tak ada kenakan apa pun ya, sebab dia Islamic Bank ya. Jawapannya kata para ulama ya, kita boleh kenakan sedikit penalty, tetapi penalty itu tidak boleh diterima sebagai keuntungan syarikat, tak boleh. Ya, Rajihi Bank tak boleh jadikan penalty yang dikenakan kepada orang yang lambat bayar tadi ya sebagai keuntungan syarikat, tak boleh. Dia boleh ambil ya, ada sedikit kesan lah kepada peminjam, sebab peminjam tahu ya kalau dia lambat bayar dia akan kena charge. Tapi charges yang dikenakan tu very minimal dan dikumpulkan dan diberikan kepada kita panggil kepada badan-badan tertentu lah, badan amal contoh ya, dihantar pada pusat zakat contoh, diberikan kepada rumah anak yatim ya, rumah ibu tunggal dan sebagainya. Jadi dia tidak ambil sebagai keuntungan ya. Tapi macam tadilah ya, sebab Rajihi Bank mengenakan dia bukan pakai kredit card, dia pakai charge card. Dia beza dengan kredit card lah ya. Jadi itulah cerita dia tuan-tuan. Jadi ini dipanggil riba jahiliah. Ya, dia ribawi maknanya ribawi ni adjektif dia. Riba benda tu lah. Ribawi ya yang ada ciri-ciri, ada elemen riba tadi. Ya, dia bukan interest free lah ya. Jadi ada charges. Jadi kepada orang ramai yang memerlukan juga mengembangkannya melalui pertanian ya, pertanian di Taif. Macam kita tahu dah, Nabi ketika di Baling Batu di Taif, Nabi berehat di sebuah kawasan kebun anggur yang dimiliki oleh bapa mertua Abu Sufyan. Ya, sebab tu Ustaz kata kalau tuan-tuan ada background sirah, ya, kita habis khatam kitab Nurul Yakin dan kitab-kitab sirah yang lain, tuan-tuan bila baca ini tuan-tuan ada idea, ada background. Tapi kalau tuan-tuan tak ada background, tuan-tuan kena buat sikit kena baca sikitlah. Ya, kena baca sikit cerita sirah ya, dan baru kita boleh masuk kelas ni, sebab kelas ni tinggi sikit tuan-tuan ya. Tapi macam tadilah, dia akan menghimbau balik apa yang telah kita belajar dan sudah tentu ada banyak tokok tambah ya dari segi maklumat dan juga dari segi perbincangan dia. Yang terletak berdekatan dengan Mekah ya. Jarak Taif ya, daripada Mekah ke Taif ada 96 km. Maknanya lebih daripada 2 marhalah. Satu marhalah 40.5 km tuan-tuan. Satu marhalah 40.5 km. Itu pakai kitab fiqh manhaji ya yang ditulis oleh kita panggil ya profesor-profesor daripada Syria lah. Ya, antaranya Profesor Dr. Mustafa Al-Bura ya yang juga merupakan kita panggil penasihat luar ya kepada bank rakyat ya, dan juga jadi visiting professor ya di Universiti Islam Selangor ya. Dulu kita panggil College Universiti Islam Selangor, KUIS ya, sekarang jadi UIS. Jadi dia salah seorang daripada pakar rujuk lah ya, terutamanya dalam fiqh Syafi'i, termasuk dalam persoalan yang berkaitan dengan banking ya, finance ya, banking dan banking lah. Jadi Profesor Dr. Mustafa Al-Bura ni ada satu kitab yang kita panggil sebagai fiqh manhaji. Dia 3 orang yang tulis kitab tu ya. Dia leader lah ya, dan dia sudah diterbitkan, ada dalam bahasa Melayu.
Tuan-tuan boleh tengok di Google, ya, tengok mungkin ada buku PDF, Ustaz tak pasti, ya, tak pernah tengok lah. Tapi kalau nak beli, boleh beli di kedai-kedai lah, ada terjemahan, ya, oleh Pustaka Salam antaranya. Ya, dan apa ni, Doktor, apa kita panggil? Dr. Zulkifli Al-Bakri, ya, bekas Mufti Wilayah, bekas Menteri Agama juga ada buat terjemahan, ya, terhadap apa ni, kitab yang rasanya 8 jilid tuan-tuan, ya, dalam bahasa Arab 8 atau 9 jilid yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Bura dan rakan-rakan dia, ya. Dan mereka ni merupakan guru-guru pada Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri masa dia buat master di Syria dulu. Jadi dia dapat izin daripada guru dia untuk menterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ya, dan di-endorse oleh guru-guru dia lah, ya. Antaranya ialah Dr. Mustafa Al-Bura tadi. Jadi di situ disebut, ya, 2 marhalah merujuk kepada 81 km. Jadi 81 bagi 2 40.5, ya. Jadi 80 km tu 81 km itu adalah jarak minimum untuk kita mengqasar solat, bukan menjamak, ya, mengqasar. Jadi 4 jadi 2. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau jarak perjalanan kita itu sudah mencecah, ya, lebih daripada 3 marhalah, ya, maknanya 121.5 km, ya, maka barulah sunat untuk kita qasar. Tadi dah boleh qasar, kita jamak pula, ya. Maknanya zuhur dengan asar. Selagi jarak perjalanan kita tidak melebihi 3 marhalah, maka tak sunat untuk kita jamak, ya. Kita hanya qasar saja. Kalau perjalanan kita within, ya, maknanya in between 2 marhalah, ya, 81 km, less than 121.5, maka kita hanya sunat mengqasar, tidak menjamak. Tapi kalau lebih pada 3 marhalah, kita sunat qasar dan jamak. Macam itulah tuan-tuan, itu dalam fiqh Syafi'i lah, ya. Kemudian apa kita panggil, ya, ada cerita tentang, ya, Nabi punya perjalanan tadi ke Taif, ya. Taif sebab jaraknya 96 km, maka lebih pada 81 km. Tapi belum sampai 121.5. Maknanya sunat mengqasar, ya, tapi tidak sunat jamak. Tapi kalau nak jamak boleh jamak. Tapi dia tak sunat lah, ya. Amalan kita Allah terima, acceptable, ya, tapi not recommendable, ya. Dia punya kaedah dia, tuan-tuan. Okey, ya. Jadi Taif, orang Mekah yang kaya-kaya macam bapa mertua Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, ya, mereka beli tanah di sana. Mereka buat pertanian, ya, sebab di Mekah tak boleh buat pertanian. Ya, macam Abu Sufyan juga, ya, ada kawasan pertanian dia di sana. Jadi mereka ni menjadi tuan lah, ya, dan mereka tinggalkan kebun tu untuk diurus oleh orang yang mereka upah. Ya, demikianlah kondisi Mekah. Di antara orang-orang kaya ada yang makan menggunakan piring besar yang dibuat daripada emas dan perak. Zaman Nabi pun dah ada, ya. Sementara majoriti penduduk Mekah pada saat itu adalah dalam keadaan sengsara, orang miskin. Ya, yang kaya tetap kaya, makin kaya, yang miskin jadi papa kedana. Okey, ya, panjang dah, tuan-tuan. Ada soalan, silakan. Ada apa-apa nak tanya? Ustaz, Ya. 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 Ustaz, saya tak berapa jelas tentang suku Kinanah tu. Suku Kinanah tu Ustaz kata dia keturunan Ismail, ya, Nabi Ismail. Ya, semua daripada Ismail. Kalau Nabi Ismail maknanya dia ada berkaitan dengan suku Jurhum ke? Kalau Jurhum, ya, dia Arab jugalah, sama lah, ya, sebab apa kita panggil, ya, anak cucu dia, bukan anak cucu, ya, Nabi Ismail tu berkahwin dengan perempuan Bani Jurhum. Ya, jadi maknanya Jurhum tu di Yaman asal dia. Ya, sebab the origin of Arab people kan Yaman. Jadi Arab people Yaman ni dia berniaga ke negeri Syam, on the way back dia jumpa Hajar dan anaknya Ismail, ya, sedang berada di tepi sumur ataupun telaga Zam-Zam. Jadi mereka pun buat keputusan untuk buat barter trade, ya, dan akhirnya sebahagian mereka duduk di Mekah tu, settle down di Mekah. Kerana Mekah dah ada air dah, ya, selama ni mereka tak tahu ada air, tak jumpa lagi. Ya, yang menemui air tersebut siapa dia? Kan Nabi Allah Ismail dan Hajar, ya. Jadi mereka duduk di situ. Bila Nabi Ismail besar, kahwinlah dengan salah seorang perempuan Bani Jurhum. Ada isu, ya, dia ceraikan isteri dia, kemudian dia kahwin balik dengan seorang perempuan lain daripada Bani Jurhum juga. Jadi daripada Bani Jurhum tu dapatlah keturunan Arab, ya. Antaranya ialah Kinanah tadi. Jadi kalau soalannya adakah Bani Kinanah ni, ya, Kinanah ni lagi besarlah, bawah Kinanah tu Hashim. Ya, adakah mereka ni semua berkait dengan Bani Jurhum? Ya, pastilah, ya, sebab isteri Nabi Ismail adalah daripada Bani Jurhum. Itu jawapan dia. Ada lain? Silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Kak Mariatun ada apa? Orang lain, ya, Ya. Dia Ustaz baru je sampai rumah daripada hospital.
Oh, baru balik dari hospital. Ya, ya. Alhamdulillah. Ya, okey. Yang lain-lain tuan-tuan dan puan ada apa? Banyak ni ya. Sebab tuan-tuan kena tanya-tanya juga ya. Sebab dia punya perbincangan ni dia boleh bawa kepada ketiduran tuan-tuan ya. Kalau kita tak bagi perhatian ya. Sebab buku ni dia tak ada peta, dia tak ada macam buku-buku yang biasa ya. Tak ada Ustaz, sebab yang baru mukadimah Ustaz. Yalah, manalah tahu Saya ya. nak tanya Ustaz. Ya, silakan. Tadi Ustaz kata ada dekat sekeliling Mekah ada banyak gunung-gunung kan? Adakah gunung-gunung tu masih lagi ada sekarang ni atau dah ditarah jadi hotel-hotel? Ada ya. Bukit Jabal Abi Qubais dia tarah sikit sebab nak buat istana atas tu. Tapi bukit masih ada. Masih kita panggil Jabal Abi Qubais. Kalau kita duduk di Sofwa Tower kan, Sofwa Tower kita nak pergi tempat apa ni untuk tawaf sebagai contoh ya, untuk tawaf kita tak lalulah. Ya, kita lalu juga tepi dia. Tapi kalau kita nak sa'i memang betul-betul ya, Bukit Sofwa tu betul-betul di sebelah antara Bukit Sofwa dengan Sofwa Tower. Sebab tu panggil Sofwa Tower tu. Sebab dia dekat dengan Bukit Sofwa. Ya. In between tu ada satu bukit besar. Ya. Macam ada ramp naik ke atas. Itu memang ke arah tadilah. Ya. Ke arah apa ni, Istana Raja tadi. Istana Raja tu betul-betul terletak di atas apa ni, Jabal Abi Qubais. Ya. Cuma Jabal Qu'aiqa'an tu sebelah area betul-betul kat mana tu Ustaz tak pasti. Tapi dua-dua tu sepatutnya masih ada lah. Yang confirm Jabal Abi Qubais memang ada. Ya. Quran tu kena Ustaz kena check lah, Ustaz kena tengok. Tak pasti yang mana satu. Tapi di sebelah barat lah tadi kita sebut kan. Di sebelah timur ya adalah bukit tadi tu sebelah timur, dan di sebelah barat pula ya ada kawasan yang bukit yang dipanggil sebagai Quran. Okey ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Orang lain ada apa-apa silakan tuan-tuan, mana-mana yang Ustaz boleh bantu, Ustaz bantu. Ya. Hashim Abdul Manaf tu, dia meninggal di negeri Syam ya Ustaz? Hashim Abdul Manaf ya, moyang Nabi betul. Nabi ya. Ya betul. Tapi lokasi secara pasti tak tahu di mana lah. Ya, adalah orang kata di sini di situ, tapi macam tadilah. Ya, kubur nabi-nabi dan rasul pun sebahagiannya masih disputable. Ya, di mana kan lokasinya? Ya, macam kita kata kubur Nabi Allah Musa alaihissalam. Di Palestin ada Masjid Nabi Musa, ada kubur Nabi Musa, makam dipanggil, tak dipanggil kubur lah, makam. Tapi itu hanya simbol saja. Ya, dibina pada zaman apa ni Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengenangkan keinginan Nabi Musa masuk ke Palestin. Nabi Musa pun tak pernah masuk Palestin, tiba-tiba di Palestin ada kubur dia. Dah tentulah tak logik. Ya, dan kubur Nabi Musa ya dikatakan oleh Nabi berada di apa kita panggil satu tempat di Jordan sekarang. Ya, ini dipanggil sebagai Mount Nebo, tapi exactly kat mana kita tak tahu tuan-tuan. Somewhere there dekat area tersebut ya. Mount Nebo tu jalan yang berbukit-bukit ya. Kalau kita naik atas Mount Nebo tu kita boleh nampak Palestin sebelah tu. Jadi dia menepati apa yang disebut dalam hadis Nabi ya. Tapi tak masuk. Tak dapat masuk ya sebab mereka disesatkan selama 40 tahun sampailah Nabi Musa wafat, Nabi Harun pun wafat. Tak masuk. Ya, jadi di mana lokasi secara pasti wallahu a'lam. Kita tak tahu ya. Jadi ini kan pula kubur apa kita panggil ya. Datuk nenek Nabi lah ya, ataupun moyang Nabi. Kita hanya dikatakan di Palestin, lokasinya wallahu a'lam, kita tak pasti. Ada lain silakan. Ya. Ada apa-apa tuan-tuan? Tak ada apa ya. Kalau tak ada apa kita masuk sambung cerita dia ya. Perdagangan Mekah ni memang kita panggil World Trade Center, WTC. Ya, the World Trade Center. Selain daripada negeri Syam, Damascus. Ya. Terutama Mekah ni dia boleh kata lebih popular kerana apa? Kerana dia adalah juga tempat ibadat. Ada Kaabah, ya, orang datang. Ya, tempat lain orang datang nak meniaga semata-mata, tapi Kaabah ni orang datang meniaga ya, dan orang datang untuk ibadah sebab ada Kaabah di situ. Ya, jadi masyarakat apa ni Bani Israel pun zaman-zaman dulu kita kata zaman Nabi Musa mereka datang buat haji. Ya, sebab itulah mereka akhirnya tinggal di Madinah tu. Ya, sebab mereka on the way back daripada Mekah setelah buat haji, mereka nak balik ke utara, ya, mereka singgah di Madinah. Ya, Nabi Musa sebut dalam hadis Imam Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi, bahawasanya inilah tempat ya yang ada pokok kurma yang nanti akan diutus Nabi akhir zaman. Dan mereka duduk di Madinah ya sebelum kedatangan Aus dan Khazraj. Jadi mereka datang lebih dululah ya, sebab tu mereka menguasai kawasan pertanian yang subur-subur ya di Madinah tu mereka kuasai. Kemudian nanti barulah ya
diambil alih oleh Nabi dan para sahabat setelah hijrah baginda ke sana. Ya. Itu secara umum lah. Jadi Mekah memang World Trade Center. Kadang-kadang ditempuh melalui jalur laut menuju jalan melalui jalur darat memanglah. Ya, laut tu kalau di sebelah sana lah, sebelah Afrika memang lalu laut lah. Ya, Laut Merah. Mereka hanya memanfaatkan perahu-perahu Habasyah. Ya, memang orang Ethiopia ataupun Eritrea mereka memang mahir dalam pembinaan kapal untuk menyeberang ke negeri Habasyah. Ya, jadi para sahabat Nabi ketika hijrah sementara ke negeri Habasyah, ya, ke Abyssinian Empire kan, ya, ke Eritrea, para sahabat Nabi tak hijrah ke sana. Abu Bakar, Umar, ya, tak hijrah ke sana. Yang hijrah adalah Sayyidina Osman dan isterinya Ruqayyah, anak Nabi. Begitu juga kita kata yang hijrah ialah sepupu Nabi, ya, macam Ubaidillah bin Jahash, ya, abang kepada Zainab binti Jahash, ya, dia berkahwin dengan Ramlah binti Abu Sufyan, Ummu Habibah, semua hijrah ke sana. Ya, Ummu Salamah juga dikatakan berhijrah bersama suaminya, ya, ke sana. Abu Salamah, ya, pernah berhijrah ke sana. Kemudian siapa lagi kita kata, ya, Ja'far bin Abi Talib, ya, dan sekumpulan para sahabat lah yang jumlahnya lebih kurang 100 orang, ya, berhijrah ke negeri Eritrea sementara, ya, sebelum Nabi panggil mereka untuk balik ke Mekah, untuk balik ke Madinah, tuan-tuan. Ya, jadi mereka dapat 2 pahala lah. Hijrah ke Abyssinian Empire ataupun Eritrea kita panggil sekarang, dan kemudian hijrah ke Madinah dapat 2 pahala, ya. Mereka yang hijrah ke Madinah saja dapat 1 pahala. Jadi bagaimana mereka hijrah? Mereka menaiki kapal yang dibina oleh penduduk Eritrea, Habasyah, Ethiopian people. Ketika mereka nak balik ke tanah Arab sini, sebenarnya tanah Arab juga menggunakan kapal-kapal perahu yang dibina, ya, oleh penduduk Habasyah, ya, ataupun Ethiopia tadi kita panggil. Adapun perahu-perahu Romawi hanya sampai pada pelabuhan penduduk, ya, sebelum pindah ke Jeddah pada masa pemerintahan Sayyidina Osman. Kemudian zaman Sayyidina Osman, ya, Islam dah ada tentera laut, dah ada navy, ya. Navy itu pada zaman Sayyidina Osman. Antara yang mengetuai pasukan navy itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan sepupu kepada Sayyidina Osman ataupun anak saudara lah, anak saudara sepupu. Ya, jadi kalau Osman tu sepupu dengan Abu Sufyan, maknanya anak Abu Sufyan adalah anak sepupu dia, tuan-tuan. Ya, memang mereka daripada Bani Umayyah. Orang kaya-kaya lah, ya. Dan mereka ni memang peniaga juga. Dari negeri Habasyah, ya, daripada Eritrea, Ethiopia, kaum Quraisy mengimport kayu, ya, kemenyan, ya, kemudian perfume, ya, kemudian wool, ya, gading gajah, kulit binatang, rempah rantu dan budak hitam ni, ya, hamba-hamba lah. Sementara di negeri Syam, kaum Quraisy mengimport gandum, ya, tepung, minyak dan khamar, ya. Khamar adalah arak. Ya, sebab orang Arab dulu memang minum arak, dan arak tu berharga mahal kerana imported daripada negeri Syam. Sebab negeri Syam, ya, termasuklah Jordan, Palestin adalah negara pengeluar anggur. Ya, jadi arak yang paling sedap, yang paling berkualiti dibuat daripada anggur. Jadi sudah tentu, ya, arak daripada buah kurma boleh. Arak daripada benda-benda lain boleh je, ya. Tapi yang paling sedap daripada anggur. Anggur tu hanya datang daripada belah utara, daripada negeri Syam. Ya, Mesir pun ada anggur juga, tuan-tuan, ya. Terkenal Mesir ini sebagai pengeluar arak lah zaman Firaun dulu. Tapi kalau zaman Nabi tu, ya, kita kata sebelum zaman Nabi ada perniagaan dengan negeri Syam, ya, dan arak itu diimport daripada sana, ya. Termasuklah minyak. Minyak yang dimaksudkan adalah minyak zaitun, bukan petrol, tuan-tuan, ya. Minyak zaitun, ya. Juga tepung sebab ada gandum, ya. Dari India mengimport emas, ya, timah putih, ya, batu permata, gading gajah, kayu cendana, ya, rempah rantur dan sebagainya. Bumbu adalah rempah rantur lah, ya. Lada dan yang sejenis dengannya. Barang-barang tenunan daripada sutera, ya. Kapas sudah tentu, ya. Kemudian cotton lah, ya. Katun tu cotton, ya. Orjuan sejenis kayu gaharu, ya. Kemudian ada perfume, ya. Kemudian za'faran, saffron daripada India, ya, bejana yang dibuat daripada perak, tembaga dan besi. Sedangkan kaum Quraisy sendiri membawa beberapa produk, ya, negeri Arab seperti minyak juga, ya. Minyak negara Arab, ya, kalau daripada belah-belah sana kita panggil daripada zaitun lah, ya. Minyak negara Arab tak tahu daripada apa, tuan-tuan, ya. Sebab pokok zaitun tak ada di Mekah, Madinah ni, ya. Zaitun tumbuh di sebelah utara kan, di Jordan ada, di Palestin banyak, ya. Jadi tu kalau minyak lah, ya. Dah tentu bukan minyak petrol, ya, belum ditemui lagi. Kurma mentah, wool, ya, bulu unta sudah tentu, bulu binatang lain, kulit, ya, barang-barang yang sudah diproses
dan minyak samin. Kalau samin boleh, ya. Samin ni daripada tenusu, ya. Dia daripada dairy product boleh lah. Ekonomi perdagangan memerlukan keamanan sudah tentu, ya. Macam mana kita nak bisnes kalau dunia tak aman? Kaum Quraisy memiliki siasah, ya, kalem, ya, dan lemah lembut, ya. Jadi orang Quraisy ni dia punya interaksi sosial dia bagus, tuan-tuan. Ya, mereka ada karisma, mereka pandai berniaga macam Nabi lah kita kata. Ya, dia punya marketing skill dia bagus. Dia pandai bercakap. Orang Quraisy memang pandai bercakap. Tidak dengan cara, ya, menunjukkan kekuatan dalam rangka mencapai tujuan dagang, ya, serta keamanan jalur perdagangan. Maknanya mereka bukan nak berkonfrontasi, tak ada. Mereka mengelak, ya. They always avoid controversies. Tak mau terlibat, tuan-tuan. Jadi kaum Quraisy sama sekali belum pernah terlibat perang sebelum Islam datang. Kecuali satu perang yang kita panggil sebagai perang Fijar yang berlangsung 4 kali, dan perang itu hanyalah perang kecil serta bentrokan biasa. Maknanya, ya, kita kata macam apa, pertempuran biasalah. Bukan perang besar macam perang Badar, perang Uhud, bukan, tuan-tuan, ya. Bahkan Rasulullah sempat menyaksikan kejadian yang terakhir, yakni perang Fijar yang keempat. Ya, pada waktu itu, ya, baginda berusia sekitar 20 tahun, nak masuk 20 dah. Ya, jadi Nabi masa muda beliau, ya, pernah membantu bapa saudara dia lah untuk menyediakan anak panah, ya, dikatakan. Kemudian Quraisy belum biasa mencapai kemenangan di atas bangsa Arab lain dalam pertempuran, dan yang cukup membantu Quraisy dalam menjaga keamanan adalah Kaabah tadi, ya, di mana orang-orang Arab yang berasal di berbagai penjuru mendatangi guna melakukan ibadah haji. Jadi orang tak berlawan lah kat Mekah tu sebab tempat ibadah, ya, di tanah haram, kan. Pada saat itu Kaabah masih dikelilingi oleh berhala-berhala yang memenuhinya. Ada 360, yang paling besar sudah tentu Hubal. Ya, kalau apa kita panggil, kalau Lata duduk di atas Bukit Taif. Ya, kalau Uzza di antara Bukit Taif dengan Mekah. Manat antara Madinah dengan Mekah, ya. Yang berada di Mekah betul-betul adalah Hubal, yang berada di tempat tawaf, yang kemudian diletakkan di dalam Kaabah pula. Mulialah. Ya, kalau Hubal tu. Sebab tu Abu Sufyan kalau dia bergaduh, dia selalu sebut, kami ada Hubal, kau ada apa? Ya, dia akan selalu sebut begitu. Dalam perang Uhud dia cakap macam tu pada Nabi. Kemudian berhala tadi datang dari mana? Datang daripada Amru bin Luhai, ya, Al-Khuzai, tuan-tuan, ya, Bani Khuza'ah. Orang yang pertama kali merubah agama Nabi Allah Ibrahim, ya. Jadi Amru bin Luhai dia pergi berniaga ke negeri Syam. Dari Syam seperti, ya, dibawa, ya, berhala tu antaranya Hubal, ya, dan sebahagian yang lain produksi lokal, ya. Maknanya lokal ni maknanya mereka buat di negeri Mekah tu sendirilah. Bahkan sebahagian lagi bukan buatan melainkan sebuah batu seperti Isaf dan Nailah. Ya, ni ada dua lagi berhala, Isaf dan Nailah. Isaf berada atas Bukit Sofa dulu. Atas Bukit Sofa tu ada patung Isaf, dibuat daripada batu, ya. Dan di atas Bukit Marwah ada Nailah. Isaf ni jantan, Nailah tu perempuan, ya. Jadi Isaf ni berhala jantan, berhala lelaki, ya. Manakala Nailah berhala perempuan. Ada cerita-cerita dongeng Arab yang masyhur, ya. Isaf dan Nailah ni adalah dua pasangan kekasih, ya, daripada Yaman, ya. Mereka punya hubungan tu ditentang oleh keluarga. Sebab Isaf ni orang miskin, Nailah tu orang kaya. Ya, tapi mereka berjanji untuk bertemu di Mekah ketika musim haji, ya, dulu-dulu, ya, maka mereka telah melakukan hubungan seksual, ya, di dalam Kaabah dikatakan. Ni cerita tak ada dalam hadis, tuan-tuan, ya. Ini cerita masyhur lah di kalangan masyarakat Arab. Jadi dikatakan Allah telah sumpah mereka menjadi dua patung batu. Itulah asalnya. Jadi mereka bukan patung yang diukir daripada kayu, bukan. Ya, tu katanya dijadikan sumpahan tadi, ya, dan jadi batu, ya, dan diletakkan Isaf tu di atas Bukit Sofa dan Nailah di atas Bukit Marwah. Tu cerita yang masyhur lah, tuan-tuan, tapi bukan daripada hadis, ya. Tapi cerita tu masyhur. Bila orang sebut Isaf dan Nailah, orang tahu, ya. Yang tadi besar tadi tu mereka buat dengan tangan mereka sendiri, ya. Lata, Uzza, Manat dan juga Hubal. Kondisi Mekah sebagai pusat kegiatan ibadah bagi orang-orang Arab. Ya, kita dah tahu dah, ya. Mekah ni special kerana dia trade center dan dia juga center for worship, ya, untuk tempat ibadah. Cukup menambah kehormatan bagi kaum Quraisy. Sebab tu Quraisy ni mulia, tuan-tuan. Ya, sebab Quraisy ni jaga Kaabah, bagi cuci Kaabah tu, bersihkan dia, make sure tak ada najis, ya. Kemudian orang yang datang diberikan rumah, kemah lah maksudnya, tempat tinggal. Mereka juga boleh minum zam-zam disediakan oleh orang Mekah, ya. Diberi makanan secara percuma, dijaga keselamatan mereka ketika beribadah. Sebab tu orang Mekah ni orang terhutang budi lah dengan mereka, tuan-tuan. Ya, jadi memang,
Ya, mereka ni adalah golongan yang disebut sebagai golongan pilihan lah, the chosen people juga. Sebab mereka yang in charge of Kaabah, berpunya banyak apa kita panggil orang Arab ni di atas muka bumi ni di semenanjung tanah Arab, tapi mengapa orang Quraisy yang dipilih oleh Allah? Sudah tentu ada kelebihan dia, ya. Dan di kalangan Quraisy juga datang seorang Bani Hashim, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi mulia, ya, orang Mekah tu. Jadi kemuliaan atau kehormatan Kaabah, ya, atau Mekah pada masa itu tentunya terletak pada Nabi Allah Ibrahim lah. Ya, sebab Nabi Ibrahim diutus oleh Allah ke Mekah juga. Hantar anak dia Ismail dan isterinya Hajar untuk mustautin di Mekah, dan Nabi Ibrahim datang, ya, secara berperingkat-peringkat lah dia datang. Setiap kali lah, ya, every now and then dia datang, ya, untuk untuk datang tengok, ya, isteri dan juga anak dia, ya. Dan tidak ada isu lah, sebab dulu perjalanan Nabi dan Rasul menggunakan burak, ya. Burak ni kita kata sepantas kilat, ya. Jadi kalau Mekah pergi ke Baitul Maqdis tu, sebab Nabi Ibrahim ada seorang lagi isteri Sarah di sana, ya, ada anaknya Ishak, ya, yang lahir 13 tahun selepas Nabi Ismail kan. Tapi dia punya jaraknya 1234 km jauh. Ya, jadi maknanya akan ambil masa paling kurang kita kata 3 minggu perjalanan dengan unta. Tapi dengan burak, ya, tidak ada isu lah, ya. Sebab tu Nabi Ibrahim boleh berulang alik, ya, balik daripada Mekah Madinah, ya, Mekah Baitul Maqdis ataupun Palestin, ya, dengan mudah, ya, kerana Allah sediakan satu transport yang kita panggil sebagai burak, ya, yang dinaiki oleh Nabi nanti ketika Isra dan Mi'raj. Tak ada isu lah, tuan-tuan. Ya, jadi mulialah kerana Nabi Ibrahim tu, di mana tanah itu tetap menjadi tanah apa, ya, tanah itu tetap menjadi tanah yang disucikan, memang dipanggil sebagai tanah suci, haram, ya, dua haram, haramain, tanah haram, ya, aman hingga datang agama Islam yang tetap memperkukuh kehormatan dan kesucian tanah haram tersebut. Ya, pengagungan Kaabah tidak terbatas pada penduduk Mekah saja, ya. Jadi maknanya seluruh masyarakat yang duduk di semenanjung tanah Arab datang untuk memuliakan Kaabah tu. Tempat berhala yang lain tidak mampu menyainginya, seperti mana istana, ya, Uqaisir, istana bukan Khulasah, ya, Khalasah, ya. Istana Sana'a dipanggil. Khalasah ni adalah kita panggil sebagai, dalam hadis Sahih Bukhari dipanggil sebagai Kaabah Yamaniyah dipanggil, ya. Kaabah Yamaniyah. Kaabah ada dua. Satu Kaabah di Yaman, Kaabah Yamaniyah yang dipanggil sebagai Khalasah. Satu lagi adalah Kaabah Syamiyah. Kaabah Syamiyah tu yang duduk kat Mekah tu. Ya, yang itu yang dibina oleh Nabi Adam, ya, kemudian runtuh setelah banjir Nabi Nuh dan dibina semula oleh Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail. Itu dipanggil sebagai Kaabah Syamiyah. Ya, Kaabah negeri Syam, ya, sebab dia dekat dengan negeri Syam. Sedangkan yang di Yaman dipanggil Kaabah Kaabah Yamaniyah. Itu memang disebut oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, tuan-tuan. Ya, dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim ada, tuan-tuan, ya. Okey, ya, Khalasah. Istana Sana'a kita tahu di Yaman, istana Rada, ya, tak pasti di mana, dan istana Najran. Najran juga di Yaman juga, ya. Kemudian usaha yang dibuat oleh Gubernur Abraha, ya, Abraha ni datang daripada Eritrea juga, ya, dia berkulit hitam, untuk mengalihkan kegiatan haji ke gereja besar yang dibangunkan di Sana'a. Jadi dia bina satu gereja besar untuk lawan Kaabah tu, dengan harapan, ya, orang akan pergi, ya, berziarah ke Yaman, ya, instead of ke Mekah. Ya, tetapi macam biasalah, tuan-tuan, ya, gagal, ya. Setelah dihancurkan beserta pasukannya yang akan menginvasi, ya, dia akan invade, ya, Mekah tahun 570 Masih. Pada tahun Nabi lahir, itulah tahun serangan tentera bergajah. Tayran Ababil menyerang Mekah pada tahun 570 Masih. Tahun yang sama sebelum Nabi dilahirkan, ya, lebih kurang 55 hari sebelum Nabi lahir, lebih kurang 2 bulan sebelum Nabi lahir, maka berlakulah peristiwa tentera bergajah, Ashabul Fil. Ya, tetapi Ashabul Fil dimusnahkan. Gajahnya selamat, ya, tetapi dia punya tentera habis mati, termasuk Abraha Gubernur mati juga, tuan-tuan, ya. Yang tak mati adalah pekerja-pekerja di kalangan hamba abdi perempuan. Perempuan selamat. Ya, macam yang buat minuman, buat makanan, ya, merawat orang sakit tu selamat. Antara yang selamat tu adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah orang Eritrea, orang kulit hitam, ya, yang dibawa pergi ke Yaman, ya, dan ketika Abraham menyerang Kaabah, ya, dibawa bersama dia hamba-hamba perempuan, termasuklah Ummu Aiman. Masa tu dia masih remaja lagi, ya, dan dia ditemui selepas perang oleh Abdul Muttalib, datuk Nabi,
Abdul Muttalib ambil dia dan hadiahkan kepada Abdullah bapa Nabi. Bila bapa Nabi meninggal, dijaga oleh Aminah. Setelah daripada Aminah juga meninggal, ya, maka dia diambil pula oleh Abu Talib. Ya, Abdul Muttalib kemudian Abu Talib, dan dia punya tugas adalah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tuan-tuan. Itu cerita dia, ya. Dan sekalipun tersiar berita tentang penduduk kuno Mekah, ya, Jurhum, seperti Jurhum. Jurhum bukan penduduk asal, ya. Jurhum daripada Yaman, tapi mereka duduk di Mekah tu kerana melihat, ya, Nabi Ismail dan mak dia Hajar dah jumpa dengan Zamzam tu. Itu yang mula mereka duduk di situ. Ya, mereka berulang balik jugalah, kadang pergi ke Yaman, kadang ke negeri Syam, ya. Tapi mereka dah settle down di situ, dan akhirnya dua, ya, daripada anak perempuan Bani Jurhum kahwin dengan Nabi Allah Ismail, ya. Lalu Khuza'ah dan kemudian Quraisy tetap, ya, dominasi berita-berita itu tetap tertuju khusus pada Quraisy memanglah. Walaupun ada kabilah lain, puak lain, tapi Quraisy tu yang menjadi fokus. Dan banyak di antara berita-berita itu kita panggil, ya, disinyalir layak untuk dikaji secara historis, bukan dongeng kosong. Jadi benda-benda ni, tuan-tuan, ya, ada bahan bukti dia. Boleh dikaji secara lebih detail. Ya, kata Dr. Akram, ya. Akram Dia Al-Umuri tadi, ya, pengarang kitab kita ni, tuan-tuan. Kemudian apa lagi, ya? Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab Nabi punya moyang, ya. Maknanya bapa kepada Abdul Muttalib tu. Bapa kepada Abdul Muttalib adalah Qusay bin Kilab. Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim anak pada Abdul Manaf, Abdul Manaf 3 beradik, bapa mereka Qusay bin Kilab. Tu dia punya keturunan lah, tuan-tuan. Ya. Mengumpulkan kabilah Quraisy dan menguasainya atas beberapa urusan penting di Mekah. Dalam hal itu terjadi di pertengahan awal abad yang ke-5 Masihi. Ya, abad ke-5 Masihi, awal lagi lah, ya. Abad ke-5 Masihi ni maknanya 400 tahun lebih lah, ya, 400 Masihi. Ya, 400 lebih, ya. Itu kalau kita tengok, ya, kalau 5 lah, ya, kalau dia sebut 5 lah. Kalau tengok pada Roman ni 5 ni, tuan-tuan. Tapi kalau Arab dia 7, ya. Jadi 7 tu lewat sangat. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun lahir 570. Jadi kalau Nabi lahir 570, mana abad yang ke-6. Ya, yang ni awal lagi, ya, abad yang ke-4 munasabah lah. Ya, dengan demikian bererti sejarah politik dan sastra bertepatan. Ya, mengingat sejarah sastra jahiliah tidak lebih daripada 150 tahun sebelum Islam. Jadi mana taklah lama sangat, ya, di mana sebelum kendali itu masih berada di tangan Bani Khuza'ah, ya. Khuza'ah pernah memimpin Mekah. Ia membuat batah-batah Mekah menjadi 4 bahagian dan dibahagikan masing-masing kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy pun mulai membangun gedung-gedungnya, ya, dan batu di atas tanah haram yang sebelumnya merupakan kawasan pepohonan yang kosong tanpa bangunan. Dulu tak ada bangunan, ya, dah jadi ada bangunan, tempat tinggal dah. Dan pada saat itu pohon dianggap keramat, ya, pohonnya ada kuasa, ya. Sebab itu mereka percaya, ya, kalau senjata tu digantung kat pokok tu, senjata tu akan jadi hebat, ya. Ini semua khurafat lah, tuan-tuan. Ya, semua superstition kita kata, ya. Jadi, ya, pohon tu dianggap keramat dan tidak boleh ditebang hingga akhirnya ditebang oleh Qusay. Yang menyebabkan orang ramai menjadi berani untuk menebangnya. Jadi antara sumbangan Nabi punya moyang Qusay bin Kilab ialah dia tengok orang dah taksub dengan pokok tu, dia tebangnya pokok tu, tak ada apa-apa berlaku pun. Ya, dulu mereka takut nak tebang, nanti takut kena tulah. Ya, kena sakit lah, kena ni. Tapi bila Qusay bin Kilab dengan beraninya menebang pokok tadi, ya, nothing happen, tuan-tuan. Tak ada apa-apa yang berlaku. Jadi orang lain pun kata, kalau tak ada apa berlaku, kita tebanglah pokok-pokok lain ni, ya. Kerana apa? Kerana tak ada manfaat apa pun. Untuk berteduh daripada panas tu boleh, tuan-tuan, ya. Untuk berehat di bawah tu boleh. Tapi untuk kita kata dia ada kuasa, tu minta maaf. Bukan, tuan-tuan. Salah tu, ya. Jadi Qusay, ya, Qusay ni datuk bapa kepada Abdul Manaf, ya, ataupun bapa kepada Abdul Manaf, mana datuk pada Hashim, ya, mulai mengatur keadaan Mekah, membahagi tugas-tugas dan kewajipan kepada para pengikut, ya, antaranya menjaga pintu Kaabah, memberi minum, ya, orang yang menunaikan haji ataupun umrah, ya, menjamu mereka makan, ya, free je, tuan-tuan, ya, ni bukan ada bayaran apa-apa ni. Memegang panji dan bertanggungjawab atas balai pertemuan, ya. Jadi kalau nak ada hubungan diplomatik, ya, ada pihak negara-negara asing ni, mereka datang, ada delegasi dia, ada delegate dia, ya, akan jumpa di balai pertemuan dia, ya. Ada bilik mesyuarat dia lah. Qusay membuat balai pertemuan untuk dirinya yang pintunya langsung berhubung dengan Masjid Kaabah.
Ya, jadi maksudnya dia punya keluar aja mengarah ke Kaabah. Ya, mungkin di area yang kita sebut sebagai apa? Sebagai kalau sekarang mana ya di Zam-Zam Tower lah, keluar aja dalam tower dan nampak pintu satu dah boleh nampak Kaabah dah, ya. Okey tuan-tuan ya. Di balai pertemuan inilah kaum Quraisy mengadakan musyawarah membahas berbagai permasalahan seperti perdamaian dan peperangan semualah. Sebagaimana akad nikah dan muamalah lainnya juga dilakukan di tempat ini. Balai pertemuan ini di samping berfungsi sebagai tempat musyawarah juga dipakai untuk tempat persidangan yang dipimpin oleh para pemuka Quraisy. Ya, keluarga mereka ya yang memiliki pandangan luas. Di antara mereka hampir tidak ada yang berusia 40 tahun. Ya, secara adat orang-orang biasa merasai terikat dengan instruction lah yang berasal daripada balai pertemuan. Jadi mereka kena follow. Ya, tapi sebahagiannya rasa terikat pula berat. Ketika itu tidak ada undang-undang tertulis, tak ada lagi. Ya, sebab Nabi Allah Ibrahim hanya dapat mushaf, tak ada kitab. Ya, kitab Taurat dan Injil bukan kepada orang Arab. Mereka eksklusif untuk Bani Israel. Jadi mereka tak boleh pakai. Kemudian pemilihan anggota balai pertemuan tidaklah dapat mereka hampir tidak ada yang berusia 40 tahun, muda-muda lah. Secara adat orang biasa merasakan terikat sudah ketika tidak ada undang-undang tertulis, juga tidak ada ketua atau hakim atau raja di Mekah. Mekah tak ada raja tuan-tuan ya. Yang ada adalah ketua kabilah. Dia ada governor ada. Pemilihan anggota balai pertemuan tidaklah bisa dilakukan dengan cara mengundi, tetapi sudah ditentukan sesuai adat yang berlaku. Jadi setiap kabilah tu ada ketua dan ketua tu berkumpul berbincang, ya, mereka lantik. Jadi tak ada apa aktiviti proses apa ni pengundian macam kita sekarang tak ada. Ya. Jadi apa Kusai mengambil 1/10 dari para pedagang ya yang datang ke Mekah yang bukan penduduk Mekah. Itu dia punya macam cukai dia lah ya. Hal tersebut menjadi salah satu sumber kekayaan di Mekah dan perintah ya Kusai di tengah kaum Quraisy dianggap sebagai agama yang harus diikuti. Jadi apa yang Kusai cakap tu seolah-olah macam perintah agama pula. Sebagai pengakuan dan keutamaan dan kemudian atas nasib baik dia. Itu kebaikan yang didapat lah tuan-tuan ya. Okey, ada apa soalan tuan-tuan? Panjang dah ni. Silakan ada apa-apa. Tuan-tuan. Tak boleh ulang balik tak yang dari Kaabah apa? Di Yaman yang Zulkhasalah, Syamiah semua tu. Yaman, Yamaniyah. Kalau yang Mekah, Syamiyah. Yaman, Kaabah, Yamaniyah. Di Mekah, Kaabah, Syamiyah. Kaabah di Yaman tu, ya, Yamaniyah tu juga dipanggil Zulkhalasah. Ya, jadi ada dua nama lah. Zulkhalasah, ya, Kaabah di Yaman ataupun nama lainnya Kaabah Yamaniyah. Kalau Kaabah di Mekah tu dipanggil Kaabah Syamiyah. Seperti mana disebut oleh Nabi dalam apa kita panggil ya dalam kitab Sahih Muslim ya ada ceritalah Nabi utus salah seorang sahabat Nabi ya di siapa tak ingat nama dia ya. Mungkin Abu Umamah Al-Bahili tuan-tuan ya. Abu Umamah Al-Bahili ni beliau diperintah oleh Nabi untuk ke sana ya untuk ke Yaman. Jadi Nabi telah pilih dia bersama dengan dia punya apa kita panggil kabilah dia lah ya kabilah Al-Bahili ya. Jadi dia Abu Umamah Al-Bahili ni ketua kabilah masuk Islam bersama dengan dia punya apa kita panggil ya dia punya kabilah dia dan mereka ada 40 orang kalau tak salahnya ya. 40 orang tentera berkuda. Nabi arah untuk pergi ke sana dan Abu Umamah ni dia mengadu pada Nabi dia tak pandai kontrol kuda ya. Dia boleh naik kuda tapi tak boleh cekap. Ya. Dan Nabi telah apa kita panggil telah tepuk dadanya dan Nabi doakan dia dengan doa supaya dia diberi petunjuk oleh Allah dan dia boleh memberi petunjuk pula pada orang Yaman. Ketika dia berdakwah, dia bercakap nanti ya Allah mudahkan urusan dia untuk dakwah. Jadi itulah cerita dia. Jadi dia dihantar oleh Nabi untuk pergi ke Zulkhalasah. Ya, Zulkhalasah tu adalah nama lain bagi Kaabah Yamaniyah. Ya, tu ada dalam Sahih Muslim lah ya. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Ada apa-apa? Silakan. Ustaz nak tanya, tadi Ya. Kusai tu kan dia macam ada keramat lah kononnya lah macam wali kot, dia boleh potong pokok dan tak ada apa-apa jadi. Tapi masa zaman tu ada tak lagi apa ni remnant daripada agama Nabi Ismail macam apa panggil agama Hanif kan? Ada. Memanglah ya, dia dianggap sebagai beragama Hanif. Bukan dia tu ada keramat ya. Dia menghapuskan keramat sebab orang menganggap pokok ada keramat. Ya, sedangkan dia tak percaya pokok tu ada keramat ya. Sebab itu semua kuasa Allah sebab dia beragama Hanif. Dia tu agama Hanif.
Jadi dia nak buktikan bahawasanya pokok tu tak ada keramat, dia tebang dulu. Orang lain tak berani. Dia mula tebang. Bila tebang tak ada apa-apa berlaku. Bila tak ada apa-apa berlaku, orang pun terima sebab Qusay bin Kilab ni ketua. Ya, dia gubernur, ya. Jadi bila gubernur buat dan tak ada apa-apa berlaku, maka dia punya pengikut pun buat samalah. Itu yang tebang pokok-pokok yang dipercayai ada keramat tu. Jadi keramat tu bukan pada Qusay bin Kilab tu. Keramat tu ialah tanggapan salah masyarakat Quraisy, ya, bahawasanya pokok tu ada keramat. Kalau nak jadikan senjata tu hebat, gantung kat pokok tu. Gantung kejap, ya. Kita tidur di bawah pokok tu, maka ya pokok tu akan bagi kuasa kepada senjata. Itu khurafat lah. Kepercayaan mereka bahawasanya pokok tu ada keramat, ada karomah. Keramat tu daripada perkataan karomah kan. Dah tentulah pokok tak ada apa-apa kuasa. Ya, gantunglah banyak mana pun senjata tak ada apa kuasa. Untuk gantung boleh, untuk tidur bawah dia berteduh boleh, tapi tak ada kuasa. Maka ya, apa ni, Qusay bin Kilab yang beragama Hanif ni, ya, walaupun agama Hanif ni dah makin luntur tuan-tuan, ya, sebab makin jauh daripada Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim tu hampir 3000 tahun. Ya, jadi dah beribu tahun dah, ya. Jadi moyang Nabi ni, ya, moyang Nabi Hashim dan bapa dia bermana, bapa dia lagi Qusay bin Kilab ni tidak kata tak sampailah dengan Nabi tu ratusan tahun ajalah, ya. Mungkin 200 tahun ataupun lebih sikit. Ya, tetapi tidaklah mereka ni beragama penyembah berhala, ya. Mereka ni dianggap sebagai agama Hanif, ya, golongan Nabi Allah Ibrahim lah. Cuma kepercayaan bahawasanya kuasa tu adalah milik Allah atau masih kuat lagi pada mereka. Jadi mereka lah yang berusaha untuk membanteras ni, ya. Jadi maknanya kita nak bagi tahu bahawasanya Nabi punya keturunan, datuk nenek Nabi ni pun daripada dulu-dulu telah beragama dengan agama Hanif dan mereka berusaha untuk membuang kepercayaan khurafat, termasuklah pokok ada kuasa tadi. Tu dia punya cerita dia lah, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Okey, Ustaz, ada satu lagi yang tanya. Ya. Masa Qusay hidup, Amr Mm-mm. bin Luhai dah letak berhala dekat Kaabah kan? Sudah. Amr bin Luhai lagi awal lagi awal. Maksudnya agama Hanif dengan agama berhala dah bercampur lah. Betul. Memang dah ada apa kita panggil, dah korup lah, ya. Sebab tu Ustaz kata walaupun orang Mekah zaman Nabi pun ada, ya. Zaman Nabi antara yang beragama Hanif tu adalah, contoh kita kata macam Abu Bakar, contoh Abu Bakar, ya. Kemudian apa ni, keluarga Omar, ya, bukan Omarnya, keluarga dia, ya. Yakni adik ipar dia, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid tu, ya, bapa dia Zaid tu adalah merupakan penganut agama Hanif. Maknanya sampai zaman Nabi tu, ya, masih ada lagi golongan Hunafa dia panggil. Hanif kalau seorang, ramai Hunafa masih ada. Ya, maknanya kepercayaan pada berhala tu makin kuat. Ya, dan kepercayaan pada agama Hanif tu makin kurang dah. Sebab jarak mereka yang sangat jauh dan tak ada pula Nabi Rasul yang membimbing mereka. Sebab itu, ya, Nabi SAW diutus at the right timing. Ya, memang ketika Nabi diutus tu, memang waktu tu waktu kemuncak berhala tu makin hebat, orang percaya, dan agama Hanif tu makin kurang, ya. Masalah orang Quraisy ni, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, mereka masih menganggap mereka ni agama Hanif. They claim, ya, bahawasanya mereka ni adalah agama Hanif. Itu masalah dia tu. Ya, sebab tu bila Nabi bawa apa ni agama Islam, mereka anggap Nabi tu bawa agama baru. Dan agama Hanif adalah seperti mana yang mereka amal. Tapi yang mereka amal tu sembah berhala. Ya, sembelih korban kerana berhala. Ya, nak namakan anak pun tanya berhala. Apa-apa saja mereka buat tu semua berkaitan dengan berhala. Sedangkan, ya, hakikatnya mereka ni agama apa? Agama menyembah berhala. Mereka ni adalah Quraisy apa ni yang kita kata musyrik, ya. Tapi mereka tak terima mereka musyrik. Mereka kata mereka ni adalah agama Nabi Ibrahim. Sebab tu Quran kata maka Nabi Ibrahim Yahudi. Yang pertama orang Yahudi kata Nabi Ibrahim orang Yahudi. Quran kata bukan. Orang Nasrani kata Nabi Ibrahim Nasrani, bukan. Ya, walakin kana hanifah muslimah. Nabi Ibrahim ni adalah hanif. Nabi Ibrahim ni muslim, ya. Maka minal musyrikin. Nabi Ibrahim juga bukan musyrikin. Pasal apa sebut Yahudi, Nasrani, musyrikin? Kerana semua tiga-tiga tu mengaku Nabi Ibrahim tu agama mereka. Dan Allah nafikan semua, ya. Jadi itulah masalah orang Mekah ni. Dia buat benda salah tapi dia masih mengaku dia agama Hanif. Sedangkan agama Hanif tu bukan macam tu. Yang pure agama Hanif ada tak? Ada. Antaranya keluarga Sa'id bin Zaid tadi, yang merupakan sepupu pada Omar, yang nanti kahwin dengan adik Omar, Fatimah binti Al-Khattab, ya, yang juga 10 dijamin syurga.
ya, atau cerita dia. Boleh? Ustaz, yang tadi Ustaz cakap tu kan, Said tu, dia ke yang Rasul ada kata dalam satu hadis, seorang lelaki yang dia, walaupun dia mati dalam zaman jahiliah, tapi dia adalah seorang Muslim. Memanglah, ya. Siapa yang hidup ya sebelum zaman Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul, ya, secara umum mereka tu adalah golongan dipanggil sebagai ahlu fatrah. Umum dia ahlu fatrah. Ahlu fatrah ni mana orang yang macam mak bapak Nabi. Dia hidup di zaman tak ada Nabi dan Rasul. Kepercayaan mereka ada tak kepercayaan Hanif? Ada, ya, tetapi macam tadilah mungkin sudah sedikit bercampur dengan apa ni, syirik dah ada dah, ya. Tapi sebab mereka hidup di zaman tak ada Nabi, secara umum ya mereka tidak diazab oleh Allah. Ya, Allah akan azab kepada orang yang telah diutus Nabi dan Rasul, ada pendakwah. Ya, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa rasulan, Quran kata. Kami, yakni Allah, tidak akan mengazab, ya, menyiksa golongan yang mereka tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus oleh mereka. So, mereka ni disebut ahlu fatrah, dan ahlu fatrah ni selamatlah. Dia tak ada tanggungjawab macam kita kata, oh, kalau macam tu yang hidup zaman Nabi, macam Abu Talib, Abu Talib tu lain lah. Ya, pasal dia hidup zaman Nabi, dia sempat dengan Nabi, Nabi dakwah, tapi dia tidak syahadah. Dalam hati itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi mak bapak Nabi, datuk Nabi, itu tak termasuk. Mereka dianggap sebagai ahlu fatrah. Ahlu fatrah ni selamatlah mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Walaupun tak pure Muslim seperti mana kita faham daripada ajaran agama Islam lah. Itulah cerita dia. Okey. Okay, Ustaz, satu lagi soalan. Masa Amr bin Luhai bawa berhala tu daripada Syria kan? Tak ada seorang yang... Bukan daripada Syria, daripada Jordan, daripada Petra. Petra tu duduk kat Jordan. Okey. Kenapa tak ada orang yang macam bantah? Dia sebenarnya bukan tak ada bantah, ya. Tapi benda tu mula-mula dianggap sebagai, dia bukan sembah mula-mula. Dia beli, dia letak, dia macam muliakan saja. Sebab kebanyakan berhala ni bentuk manusia, ya, dan mereka ni orang soleh. Macam zaman Nabi Nuh sama. Ya, mula-mula dia tak sembah. Zaman Nabi Nuh dulu mula-mula mereka lukis gambar. Ya, itu kena hadir tak kelas ensiklopedia sirah apa ni para nabi tu, hadir tak? Kelas pagi Moses pagi tadi hadir tak? Tak hadir. Oh, tak, dia kena hadir lah, ya. Okey. Kena hadir kelas tu. Pagi tadi je, ya, pukul 9 sampai 10.30. Ustaz ada kelas dengan Moses, ya. Tapi itulah Nabi Nuh kita dah belajar lah. Tengok playlist kalau ada, ya. Dan ada panjang cerita dia, ya. Perempuan kena datang lah. Perempuan yang datang PMP, perempuan kalau free pagi datang. Sebab kelas pagi tu dia akan membantu, ya, sirah ni. Sebab sirah yang kita belajar tu sirah Nabi dan Rasul secara umum daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau sirah PMP kita khusus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak rugilah sebab dia akan complement each other, tuan-tuan, ya. So kalau kita tengok zaman Nabi Nuh, lukis gambar, lepas tu mereka buat patung, tak sembah lagi. Lama baru mereka muliakan. Jadi peringkat awal dia tidak perubahan secara drastik, tak. Ya, dia mula-mula simpan, ya, dia dijadikan sebagai perhiasan, duduk kat rumah, akhirnya letak dalam Kaabah, dan akhirnya setelah beberapa generasi berlalu barulah disembah. Itu. Jadi perubahan tu berlaku sikit demi sikit. Jadi orang tak apa kita panggil, tak perasan sangat. Akhirnya dah jadi sembahan. Masa sembahan tu orang lama-lama yang bawa, ya, yang Amr bin Luhai tu dah tak ada dah. Tapi Amr bin Luhai tetap dianggap bersalah kerana dia mula-mula melihat dan memperkenalkan berhala tu kepada penduduk Mekah. Okey, tuan-tuan, ya, kita berhenti di sini. Terima kasih atas soalan. Ya, Ustaz harap perbincangan hari ini boleh initiate, ya, perbincangan seterusnya. Buku ni agak berat, Ustaz bagi tahu awal, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh beli buku ni bagus. Ya, beli online saja masih ada. Cuma mungkin yang dijual di pasaran tu bukan yang terbaru lah, ya. Yang terbaru macam Ustaz ni yang terbaru, ya. Ni yang terbaru. Tadi Ustaz tunjuk kitab Arab dia 2013. Ni kitab ni, ya, Ustaz pun beli secara online juga. Ya, dia kejap, ya, Ustaz tengok tahun bila. Dah out of stock, Ustaz. Ada apa ni? Cuba Dia tengok. yang biru, Ustaz. Yalah, tak apalah, sama tu. Ya, buku Ustaz ni 2018. Dah azan dah. Ya, Ustaz kena berhenti di sini sebab azan. Ini 2018. Ada. Ya, yang biru tu sama. Kak Nak, ya. Yang Ustaz pakai ni tuan-tuan, ni sama, paging dia tak beza, tuan-tuan. Ni. Sahih Sirah Nabawiyah ni, tuan-tuan boleh tengok. Ya. Kami dapat yang PDF filenya, kitab ni, biru ni. Ni ada, ya, apa ni, pihak ni dah share. Tapi macam tadilah, ya, kalau Ustaz selesa baca buku, ya, untuk kelas tak apa sebab tuan-tuan tak ada kitab. Dah beli, ya. Ustaz. Saya dah beli. Kena beli, ya.
Okey, terima kasih pada PMP. Minta maaf Ustaz tak boleh bagi laluan nak bagi ucapan ya sebab Zuhur. Jadi insya-Allah kita jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.